Katalah selepas 15 tahun undang-undang negara akan mengatakan bahawa seperti saudara Samsul katakan tadi, setiap tahun mungkin anda terpaksa hantar kereta untuk pemeriksaan ataupun setahun 2 kali ke atau untuk lebih selamat dan sebagainya. Dan itu akan memberikan insentif sebenarnya. Insentif secara hukuman lah. Kerana anda terpaksa bekerja lebih untuk memastikan anda boleh terus memiliki kereta itu atau menggunakan kereta itu. Tapi insentif yang memberikan satu nilai positif seperti yang dilakukan baru-baru ini, iaitu jika anda menyerahkan kereta lama anda, maka syarikat kereta memberikan anda potongan untuk membeli kereta baru, bantuan untuk membelikan kereta baru. Apa yang jadi pada polisi dahulu itu, dalam konteks itu, mungkin elok kalau saya tanya Datuk Hafiz yang mempunyai ingatan yang panjang dan hal itu, dan mungkin kita boleh bandingkan dengan negara lain contohnya. Tak, pasal masa tu isu dia was gawat. So macam mana nak start balik Jualan kereta ekonomi melalui penjualan kereta lah. So idea dia, kita galakkan orang yang scrap kereta lebih daripada 10 tahun, kita bagi insentif katalah RM5,000. Tapi mula-mula slow. Pasal apa? Isu dia, orang yang ada kereta lama ni orang lama. So dia kata, saya dapat RM5,000, saya tak boleh beli kereta, saya tak dapat loan, tak ada kerja. So kita pun pergi kat government, discover okey lah, janji ban dia lah atau benti dia, anak dia boleh gunakan kupon tu. Dia laju sikit. After that kita extendkan kepada adik-beradik orang yang punya kupon tu. Tapi macam saya kata, isu dia masa tu commercial lah, not environmental lah. Apa yang kita buat dengan kereta tu, kita just scrap macam tu je lah. Masa tu Germany, kerajaan Germany 2.5 bilion euro bajet dia, 3 bulan habis. Tapi saya ingat satu isu dekat Brazil, dia nak buat skim scrap macam ni. Jadi dia bagi diskaun. Apa jadi? Kereta yang kat Urban Ayam yang dah tak berjalan, yang dah dalam sungai tu, surat beranak dia ada kan? Bukan you nak tengok surat beranak dia je. So semua dapat duit lah. Tapi kereta tu still memang tak pernah on the road. Jadi you bayar, tapi kereta yang ada on the road tetap on the road. Kereta yang off the road dah memang still off the road lah. Jadi kalau kita nak kira skim dari segi, because dekat Europe, insentif dia is that bila you scrap, nilai scrap tu tinggi, because 75% metal. Jadi insentif untuk gunakan balik 80% dalam industri kereta ada. Di sini susah. Pasal you nak reuse, recycle, domestik memang mustahil lah. Jadi there's no insentif lah. Jadi kalau siapa nak bayar orang yang menyerahkan kereta, yang melupuskan kereta tu, katalah RM5,000 kan, takkan kerajaan nak bayar, takkan orang yang penjual nak bagi RM5,000 kan, mungkin untung sebiji kereta pun tak sampai RM5,000. Jadi isu dia siapa nak bayar. Dua, since tak ada insentif untuk kita semula, melainkan ekspor lah the parts tu. Because dulu ada masa the last gawat tu, masa scrap ni ada orang buat kertas, memang detail terperinci lah. Dia gunakan model seperti di Jepun kan, macam mana dia gunakan parts yang boleh recycle, macam compressor, engine, turbo charger, steering column, semua tu kan, body. Dan dia akan re-export balik lah ke negara yang membuat kereta yang boleh menggunakan ni, because logam sekarang mahal. Samsul, kalau kita lihat, kalau kita nak memberi ataupun win-win, menang-menang lah kepada semua pihak, terutamanya pengguna. Mereka dikendaki membuat pemeriksaan berkala dengan puspakom dan sebagainya. Tapi bagaimana kita nak memastikan perkara itu dapat dilaksanakan? Yang ada ni sekarang pun kita lihat tak ada pun polisi yang jelas, di mana ada wajibnya pengguna membuat pemeriksaan secara berkala dan ada rekod tertentu barulah mereka boleh jual dan sebagainya. Jadi kalau ini nak dilakukan untuk kereta yang jangka hayatnya agak lebih pada 5 tahun, 10 tahun, bagaimana ia boleh dilaksanakan dalam bentuk yang paling mudah dan tidak membebankan mana-mana pihak, dan tapi efisien? Maksudnya beban tu macam mana? Ya, maksudnya ada rekodnya compulsory dan kita ada sistem pemantauan yang jelas. Secara interestingly sekarang, sebelum ni kenderaan awam tak payah ada pemeriksaan langsung. Selepas tu beberapa tahun yang lepas, bank yang menjadi pembiaya terbesar jual beli kereta, M-Bank, mereka menghadapi masalah di mana banyak kereta yang dibiayai adalah kereta potong, kereta yang substandard, dan dia mengalami rugi yang banyak. Jadi M-Bank kata, enough is enough. You nak ambil saya punya loan, you hantar kereta inspection. Orang ikut tak? Bank lain kata, you gila ke siapa nak ambil you? So M-Bank kata, it's okay. If you tak nak buat inspection, you please go to Maybank, public bank, siapa-siapa you boleh pergi. It's okay. But because they are the biggest financier, and they are experts in the car industry, in the end everybody followed. And then M-Bank decided, okay, now all second-hand transfer
kena pemeriksaan. So the banks dah got together and said we want because it protects us. Orang komplain lah kejap. Baik sekarang 3 bulan dah komplain. 3 bulan komplain, lepas tu semua orang dah okey. Because at the end of the day, benda ni sebenarnya protects us. Kita kena remember, kereta ni is an engineering product, is a human made product. So, components, major components, 5 tahun mesti kena ganti. 10 tahun mesti kena ganti. Jadi, macam mana? That's why suggestion tu dekat 5 tahun dengan 10 tahun tu bukan random pick out of the air punya number tau. Memang engineering punya limitation. Jangka hayat. Benda tu 5 tahun major components kena ganti. So kalau you biarkan and orang tak ganti, dia mendatangkan bahaya kepada dia dan juga pengguna kereta lain. Tu satulah aspek. Yang keduanya, sistem whether benda tu nak boleh keep record. Your phone pun macam komputer power dia kan. What is the difficulty in keeping a database and keeping it live at all times for everybody to check? Saya ingin melihat bagaimana aspek ekonomi, terutama dalam harga, nilai pasaran dan sebagainya. Kalau kita laksanakan polisi ini, bagaimana ia akan memberi arah terhadap industri jual kereta terpakai ke? Apakah akan ada beza yang besar atau tidak, dan ke arah mana trend itu akan pergi? Itu kita bincangkan selepas ini.